بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه خليله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pengajian kita pada malam ini berkaitan dengan beberapa soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita. Yang pertama berkaitan dengan hukum solat sebelum Jumaat. Di situ ada dua solat, iaitu solat qabliyah Jumaat itu sendiri sebelum kita menaikkan solat fardu Jumaat, lalu disunatkan untuk solat sebelum Jumaat. Hanya saja soalan yang ditanyakan, kalau sekiranya khatib telah naik ke atas mimbar, maka bagaimana keadaan solat tersebut? Kita bermazhab Syafi'i, maka fatwa diambil melalui mazhab Syafi'i. Fatwa kita diambil seperti mana yang telah difatwakan oleh imam mazhab dalam mazhab Syafi'i adalah Imam An-Nawawi. Kita ambil yang pertama dulu. Disebabkan ada sebahagian orang mengatakan bahawasanya solat sebelum Jumaat itu adalah bid'ah, tidak dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana solat ataupun hukum sebelum kita menaikkan solat fardu Jumaat ini dikaitkan bahawasanya kita masuk ke dalam masjid, lalu kita solat di masjid, kemudian pula azan Jumaat, maka kita bangun untuk menunaikan solat sunat sebelum Jumaat. Jadi saya ambil dulu perbahasan ini, sebab perbahasan seterusnya berkaitan dia masuk ke dalam masjid, imam sedang berkhutbah. Itu bahagian yang kedua. Jadi ambil pada bahagian yang pertama, kita menolak pendapat mereka yang mengatakan solat sebelum Jumaat itu bid'ah, kerana mereka mengatakan baginda Rasulullah SAW tidak pernah mengamalkannya, disebabkan mereka berpegang hadis pada zaman Rasulullah SAW hanya ada satu azan. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, apabila sahaja Bilal azan selesai, Rasulullah SAW pun naik ke atas mimbar. Tetapi maksud daripada hadis ini dipegang mereka-mereka itu mengatakan tidak adanya solat sebelum Jumaat kerana berpegang dengan zahir hadis tanpa melalui syarah hadis tersebut. Berpegang dengan satu hadis, sedangkan hadis berkaitan solat sunat sebelum Jumaat bukan satu hadis itu saja, ada beberapa hadis lagi. Kita bermazhab Syafi'i, adapun solat sunat sebelum Jumaat adalah sunnah muakkad. Seperti mana juga kita solat sunat sebelum zuhur, solat sunat sebelum asar, solat sunat sebelum maghrib, solat sunat sebelum isya. Ada yang muakkad, ada juga tidak muakkad tapi sunat, tidak bid'ah. Seperti mana juga ada solat setelah daripada solat sunat, solat fardu, solat sunat selepas zuhur, solat sunat selepas maghrib, solat sunat selepas isya. Jadi ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i muktamad atas fatwa mereka bahawasanya solat sunat sebelum di Jumaat adalah sunnah muakkad, digalakkan untuk kita melakukannya. Hanya soalan ditanya berapa rakaat. Sebagai ulama menyatakan seperti mana solat sunat sebelum zuhur muakkadnya 2 rakaat, maka muakkad juga solat sunat sebelum Jumaat 2 rakaat. Tetapi ulama menyatakan yang afdalnya adalah 4 rakaat berdasarkan hadis sahih, seperti mana kata Imam Asy-Syaukani. Dia seorang ulama hadis, seorang ulama tafsir di Yaman sana, dan seorang mujtahid juga dalam bidang hadis dan juga dalam bidang fiqh fatwa. Imam Asy-Syaukani rahmatullahi alaih, dia mengatakan hadis ini sahih. Hadisnya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, adapun baginda Rasulullah melaksanakan solat sebelum Jumaat 4 rakaat di masjid.
Lalu Rasulullah SAW setelah solat fardu Jumaat, Nabi balik, Nabi solat 2 rakaat di rumahnya. Riwayat ini sahih, riwayat Imam At-Tirmizi. Dan ulama mengatakan hadis ini sahih. Lalu Imam An-Nawawi berhujah dengan hadis ini, dan ramai ulama berhujah, sehingga diambilkan fatwa disunatkan untuk kita solat sebelum Jumaat dasarkan hadis ini adalah 4 rakaat. Dalam mazhab Syafi'i adalah 4 rakaat 2 salam. Sunat muakkad. Bagi mereka yang tidak mengenal hadis ini, mereka perlu mengambil satu hadis lagi untuk dijadikan dalil adanya solat sunat sebelum Jumaat. Antaranya hadis umum, hadis Sahih Bukhari. Di antara azan dengan iqamah paling kurang adanya solat 2 rakaat sunat. Hadis itu sahih. Secara umum difahami bahawasanya azan Jumaat sebelum nak sampai ke solatnya fardu Jumaat, walaupun ada terisinya dengan khutbah, 2 khutbah di situ, maka sebelumnya khutbah yang pertama maka disunatkan untuk solat sebelumnya Jumaat 2 rakaat. Dasarkan hadis ni, kalau dia tak berpegang hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sekiranya mereka tidak menemui juga hadis ini, maka hendaklah mereka berpegang dengan qiyas, iaitulah Rasulullah SAW solat sunat sebelum zuhur 4 rakaat, ataupun dia nak solat sebelum zuhur 2 rakaat. Jadi diqiyaskan sebelum Jumaat 4 atau 2 rakaat. Jadi dah dikira kaedah di sini. Hadis Abdullah bin Mas'ud, ada satu lagi hadis secara umum dan qiyas. Kerana hukum dalam Islam itu adalah mengikut pada kaedah pengambilan hukum Al-Quran, hadis Rasulullah, begitu juga ijma' ulama dan qiyas. Jadi kita menolak pendapat yang mengatakan solat sunat sebelum Jumaat itu bid'ah. Kita melakukannya, kita mengamalkannya. Dan apabila kita memperluaskan hukum, dalam mazhab Hanafi sunat muakkad 4 rakaat, dalam mazhab Hanbali sunat muakkad 2 rakaat. Mana ada 3 mazhab, jumhur ulama mengatakan sunat muakkad untuk dilaksanakan solat sebelum Jumaat. Hanya mazhab Maliki. Imam Malik berhujah disebabkan penduduk Madinah tidak mengamalkannya, tetapi dia tidak mengharamkannya, tidak pula dia berfatwa bahawa tidak sah, tidak juga dia berfatwa bid'ah. Imam Malik tidak berkata demikian. Begitu juga ulama-ulama dalam mazhab Maliki. Bahkan ada di antara ulama-ulama dalam mazhab Maliki tetap juga mengambil fatwa sunnah muakkad. Jadi di sini dah menunjukkan kebanyakan ulama kita menyatakan solat sunat sebelum Jumaat itu adalah sunat muakkad, paling kurang 2 rakaat. Selesai. Bahagian yang kedua, bagaimana kalau sekiranya imam telah naik ke mimbarnya untuk berkhutbah, lalu kita masuk masjid, tentulah telah azan. Sekarang ini kita nak memilih tahiyatul masjid ataupun solat sunat sebelumnya Jumaat. Mungkin seseorang itu memilih solat sunat sebelumnya Jumaat, mungkin berpegang hadis baginda Rasulullah SAW tentang perbuatan Nabi solat sunat sebelum Jumaat, ataupun mungkin seseorang berpegang hadis solat tahiyatul masjid, hadis Rasulullah, hadis sahih. Apabila di antara kamu masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk melainkan solat sunat 2 rakaat. Jadi berpegang hadis tu. Cuma hendaklah kita ketahui hukum ini sangat luas, jangan dipersempitkan. Lalu kita perlu mendalami ilmu berkaitan hukum ini. Kita bermazhab Syafi'i, maka kita perlu tahu amal yang kita lakukan dalam mazhab Syafi'i. Jadi khatib tadi telah naik ataupun imam telah naik ke mimbar untuk khutbah Jumaat, dan mendengarnya khutbah Jumaat itu selagi mana kita mampu untuk mendengarnya, maka adalah wajib. Lebih-lebih lagi khatib itu membaca dalam bahasa Melayu, sebab kita memahami. Yang dikhilafkan oleh ulama kata sekiranya khatib berkhutbah atas bahasa yang kita tak faham, contohnya bahasa Tamil ke, Hindustan ke, bahasa Arab ke, maka ulama kata sunnah mendengarnya.
Kalau dia tidak faham, maka disunahkan, diperbolehkan baginya zikir. Subhanallah, 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 sebab dia tak faham. Cuma dia terus mendengar, cuma dia boleh bertasbih. Tetapi barang siapa yang memahami isi kandungan khutbahnya, khatib wajib mendengar, tak boleh tasbih. Kecuali mana-mana kalimah yang ada dalam isi kandungan khutbah, perintah istighfar, perintah selawat, perintah tasbih, kita lakukannya. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lalu khatib, makmum, jamaah semua, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jangan diam. Apabila khatib nyatakan ittaqullah, maka kita pun jangan diam, suruh insya-Allah, perlahan, insya-Allah. Dan juga seperti mana khatib mengatakan wastaghfirullah, istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu kaedah. Cuma kalau kita memahami dengan apa yang disebut oleh khatib, itu jawapan kita, dan semuanya sunnah saja. Jadi kembali balik pada hukum. Sekiranya khatib telah naik berkhutbah, dia telah memulai memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, ataupun kita di Selangor kebiasaan memulai dengan ayat Quran, lalu dimulai pula dengan alhamdulillahil qail. Qail dikaitkan firman Allah, makna terus dibaca firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada hukum yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah solat tahiyatul masjid. Dalam mazhab Syafi'i ada beberapa fatwa, tetapi hendaklah kita ketahui setiap daripada fatwa mesti dimuktamadkan. Begitu. Fatwa asalnya tidak muktamad sebab ada beberapa fatwa. Lalu ulama mutaakhirin mesti memuktamadkan satu fatwa saja. Kaedahnya begitu. Jadi kita ambil hukum seseorang solat tahiyatul masjid ketika khatib sedang berkhutbah. Perhatikan ini, sedang berkhutbah. Lalu ulama dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan makruh, satu pendapat mengatakan haram. Bahkan ulama mengatakan tidak sah walaupun makruh. Sebagai lagi kata ulama, haram itu juga tidak sah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Solat apa? Tahiyatul masjid. Kecuali kalau sekiranya imam dah naik belum berkhutbah, mungkin dia naik, dia bagi salam, ataupun tu pada azan yang pertama tu naik, dia belum berbicara lagi, maka hendaklah makmum tadi menyegerakan solat sunat tahiyatul masjid ni 2 rakaat. Sekiranya dia masuk ke dalam masjid, imam sedang duduk di antara 2 khutbah, dia diam, maka hendaklah juga dia dibenarkan untuk solat tahiyatul masjid, tapi diringkaskan saja. Jangan berlama-lama dia solat sunat tahiyatul masjid. Tetapi apabila imam itu sedang berkhutbah, maka tidak perlu dia berdiri untuk tahiyatul masjid, melainkan duduk saja. Kerana mendengar diisikan dengan khutbah, hukumnya jauh lebih besar berbanding tahiyatul masjid. Tapi sebagian orang bertanya, bukankah solat tahiyatul masjid dalam mazhab Syafi'i itu wajib? Wajib itu kalau sekiranya tidak terikat dengan khutbah. Kalau terikat dengan khutbah, kewajipan mendengar khutbah jauh lebih besar daripada tahiyatul masjid. Kaedahnya begitu. Jadi kita ambil hukum yang muktamad. Kebanyakan ulama mazhab Syafi'i memilih makruh, sah, tetapi hukumnya adalah makruh tahiyatul masjid, kecuali imam berkhutbah, dia tengok orang masuk masjid lalu solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Imam berhenti khutbah, dia diam sehingga orang tu selesai bagi salam baru disambung. Maka ulama kata tidak mengapa, sebab dilarang ketika mana imam sedang berkhutbah saja. Tetapi kalau imam itu diam, maka silakan. Sabit daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kebanyakan orang berpegang dengan zahir hadis. Seorang sahabat Rasulullah masuk ke dalam masjid, Nabi berada di mimbar, dia berpegang hadis ni secara zahir. Dia duduk. Lalu Rasulullah SAW bertanya, adakah engkau telah solat 2 rakaat sebelum kau duduk ini? Belum ya Rasul. Bangunlah solat 2 rakaat dan solatlah secara ringkas. Hadis sahih.
Sahih Bukhari juga menyebutnya. Akan tetapi jangan hadis ini difahami secara zahir dan berhenti begitu sehingga meletakkan dalil. Itu Rasulullah yang suruh kita solat 2 rakaat. Mana menunjukkan solat itu masjid lagi. Nabi sendiri suruh bangun dan solat 2 rakaat. Maknanya tahiyatul masjid. Sebab solat itu Nabi tanya ada solat ke belum. Mana tahiyatul masjid dah, sebelum duduk solat dulu. Akan tetapi kata ulama-ulama gitu, hadis ini difahami oleh sebagian ulama adalah yang pertama, Rasulullah belum memulai alhamdulillah, innal hamdalillah, ataupun memuji Allah Subhanahu wa taala. Benar Nabi di atas mimbar, tapi Nabi belum memulai khutbah. Bahkan kata guru saya, Nabi diam, Nabi berdiri di atas mimbar sehingga orang itu selesai bagi salat, barulah Rasulullah memulai berkhutbah. Perlu diambil dengan hadis ni, syarahan hadis ni. Jangan diambil pada zahir. Sebab kita mengamalkan hadis zahir dan mungkin ustaz kita tak menjelaskan syarah hadis tu. Hanya berpegang dengan zahir hadis. Ada ulama menyatakan bahawa Rasulullah belum mula berkhutbah dan Nabi kata solat ringkaskan dia. Cepat solat, jangan lama-lama pula. Jangan bertaranum pula waktu tu. Contoh, Rasulullah dia, Nabi berdiri. Satu. Yang kedua juga daripada apa yang saya belajar pada guru saya, Nabi sedang berkhutbah. Nabi bertanya dia, adakah kau telah solat 2 rakaat sebelum kau duduk? Belum ya Rasul. Bangun solat. Dia pun bangun solat dan Nabi berhentikan khutbah. Diam sehingga dia selesai, barulah Nabi menyambung khutbah. Maksudnya Nabi dah memulai khutbah, tapi menunggu dia solat sehingga selesai, Nabi diam. Itu yang dia ambil dalil oleh ulama. Tidak mengapa kalaulah khatib, imam itu berdiam waktu itu, kaedahnya. Tapi kalau berdiam, mana orang nak setuju? Orang pun daripada bawah atau imam teruskan khutbah, jangan tunggu dia solat begitu. Nak menunggu dia pula solat dia ada taranum pula tu, lagi lah nama. Muktamad adalah kalau imam telah berkhutbah, khatib telah berkhutbah, fatwanya adalah makruh solat tahiyatul masjid. Itu pada bahagian solat tahiyatul masjid. Bagaimana kalau solat sebelum Jumaat qalbiyah, sebelum Jumaat itu adalah sunat muakkad? Dua fatwa. Yang pertama juga adalah makruh, yang kedua haram. Tapi ulama dalam mazhab Syafi'i mutaakhirin memuktamadkan pada hukum haram itu jauh lebih kuat daripada hukum makruh. Mengapa agaknya? Sebab hukumnya adalah sunat walaupun muakkad, sedangkan mendengar khutbah adalah wajib mendengarnya walaupun satu telinga, walaupun tidak mendengar seluruh khutbah, pastikan dia mendengar, itu wajib. Walaupun sebentar, lepas tu dia KO gitu. Dia tertidur. Sebenarnya apa kalau kita tidur waktu khutbah? Syukur sampai barakallahu, baru dia terjaga. Terjaga barakallah. Ataupun tengah doa yang belakang-belakang, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, itu dah hujung-hujung khutbah. Yang baru, yang awal-awal dalam filem mimpi dia lah. Tapi jangan sampai tak dengar langsung. Hukum dia bukan wajib keseluruhan, tapi jangan tinggal keseluruhan, nanti tak dapat pahala apa pun. Jadi ini bahagian yang pertama, bahawasanya ulama dalam mazhab Syafi'i berfatwa hukumnya haram. Itu muktamad dalam mazhab Syafi'i. Dan apa yang saya belajar pada ulama-ulama Azhar, muzakarah di kalangan ulama-ulama mazhab Syafi'i, bahkan mufti dalam mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya adalah haram. Dan ini pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i. Kecuali kalau imam tu kita boleh kautin dengan dia. Saya masuk, saya nak solat, imam dia diam saja. Habis tu dia belanja dah nasi kandar. Mana nak boleh kautin gitu. Itu kaedah. Dan pengalaman saya sendiri dekat Mesir, Tok Syekh tu tengah berkhutbah, orang masuk nak solat tahiyatul masjid,
ataupun mungkin 2 rakaat sebelum Jumaat. Dia cakap apa? Ijlis, duduk, dengar saja. Istami', dengar saja isi kandungan khutbah. Jangan solat apa-apa. Dia semua duduk dengan kuasa dia. Duduk. Gitu. Apa maksudnya? Kuasa imam itu muktamad, adalah wajib. Yang berkhutbah dia mempunyai satu power. Dia boleh suruh orang bangun solat, boleh duduk pun boleh, macam-macam lagi. Imam boleh bercakap demikian. Itu yang perlu kita ketahui. Lalu kalau sekiranya imam kata duduk jangan solat sebab tidak mahu dia menanggung hukum yang haram tadi, kalau dia nak niat solat sebelum Jumaat itu haram. Cuma kata ulama bukan dosa besar, dosa kecil. Bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua pula, solat sunat tanpa ganti solat fardu. Maksudnya apa? Seseorang yang solat sunat tetapi tidak lagi menggantikan ataupun belum menggantikan solat fardu. Disebabkan ada sebahagian guru-guru kita juga mengajar ataupun ustaz mengajar bahawasanya solat sunat tidak sah selagi mana tidak menggantikan akan solat fardu. Satu, tidak sah. Yang kedua, haram mendirikan solat sunat sebelum menggantikan solat fardu. Dalam hal ini, apabila soalan ditanya, maka dia tidak boleh mempersempitkan jawapan. Dia perlu memperluaskannya. Disebabkan ulama-ulama kita sendiri mempunyai beberapa fatwa, dan ulama akan bertanya balik, solat sunnah apa yang kamu nak buat? Kemudian pula kamu nak ganti solat ni, solat bila punya ni? Dia akan bertanya kembali. Lalu kita perluaskan maksud dan hukum di sini. Sekiranya dikatakan haram solat sunat sebelum mendirikan solat fardu, qada'an, ganti, qada'. Jadi ulama menyatakan benar, tetapi dilihat kaedahnya begini. Seperti mana contoh, dia nak solat sebelum asar, dia nak solat selepasnya zuhur, tetapi dia belum lagi solat fardu subuhnya, ganti. Apa maksudnya di sini? Terikat dalam waktu-waktu hari itu. Contoh, dia tidak solat subuh hari itu, maknanya dia perlu menggantikan solat fardu subuh. Tetapi bila masuk zuhur, dia nak solat sebelum zuhur, dia nak solat selepas zuhur, tanpa menggantikan solat fardu subuh dia tadi. Sebagai ulama kata tidak sah, sehingga dia menggantikan dulu solat fardu subuh dia. Mengapa agaknya? Kerana solat fardu subuh itu wajib disegerakan menggantikannya kerana dia sengaja meninggalkannya. Tetapi kalau sekiranya dia tidak sengaja meninggalkannya, maka kata ulama diperbolehkan untuk dia solat sunat. Ulama banyak fatwa adalah hal ini. Satu. Yang kedua, kata ulama, adapun solat sunat yang terikat pada hari tersebut sah, walaupun belum menggantikan solat fardu subuhnya. Ulama menyatakan sah. Apa maksudnya? Tidak haram, bahkan tidak makruh, cuma berkewajipan baginya menggantikan solat subuhnya juga. Sebahagian lagi ulama kita berpegang dengan hadis sahih Bukhari, difahami secara zahir hadis. Nabi SAW bersabda, man taraka salat al-asri muta'ammidan habitat a'maluhu faqad habita 'amaluhu. Hadis sahih Bukhari. Barang siapa yang meninggalkan solat fardu asar muta'ammidan, sengaja, faqad habita 'amaluhu, maka gugurlah pahala-pahala amal dia. Zahir hadis ini kata ulama, gugur yang dimaksudkan adalah amal-amal sunatnya hari itu. Gugur. Mengapa agaknya? Sebab solat satu hari 5 kali sehari semalam, lalu sampai ke solat fardu asar dia tinggal, dia tak solat, maka solat sunat dia seluruh pada hari itu gugur pahala dia. Apa maksudnya? Dia menunaikan solat secara sah tapi belum menggantikan solat fardu asar,
maka solatnya itu gugur pahalanya. Kalau dia tidak mahu gugur akan pahalanya, maka hendaklah dia menggantikan solat fardu asar yang ditinggalkan. Ulama mengkiaskan. Maksudnya apa? Bismillah. Kalau dikatakan solat fardu asar saja tinggal muta'ammidan, sengaja gugur amalnya, maka bagaimana pula dengan solat ataupun pada waktu-waktu solat yang lain? Yang gitu. Dikiaskan kata ulama. Sebab dikias pada kalimah muta'ammidan, sengaja. Maknanya seperti mana terikat barang siapa yang meninggalkan solat fardu subuh secara sengaja, gugur amal-amal dia gitu. Sebagai ulama mengatakan gugurlah amal sebelum itu. Ulama khilaf dalam hal ini. Fatwa yang lain kata ulama, haram mendirikan solat sunat selagi mana tidak menggantikan solat fardu. Tetapi kata ulama, haram di sini bukan haram bersifat mutlak dan bukan haram seperti mana apa yang diharamkan oleh Allah melalui kitab Allah. Minum arak ke, judi ke, bukan itu kata ulama. Tapi haram ini adalah satu tegahan, jangan dia sibuk-sibuk mendirikan solat sunat tetapi dia tidak menyibukkan diri untuk menggantikan solat fardu. Jadi haram dan tegahan ini adalah secara tarbiyah. Bila dia dengar haram, tidak sah, bahkan berdosa, maka tentu dia tidak akan solat sunat tu, dia akan solat ganti. Dia mengikut kaedah tu. Seperti mana Imam Al-Ghazali pun juga pernah menyebut bahawasanya haram seseorang itu solat sunat selagi mana tidak menggantikan akan solat selagi mana tidak menggantikan solat fardunya. Jadi apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah yakni apabila seseorang itu belum menggantikan solat fardunya yang terdahulu, maka ditegah baginya solat sunat. Tapi ulama menyatakan ini adalah tarbiyah. Sehingga difatwakan oleh ulama mutaakhirin, barang siapa masih ada lagi solat fardu yang dulu dia tinggalkan, belum selesai akan solat ganti fardunya yang terdahulu, maka hendaklah dia mendirikan juga solat ganti fardunya itu di samping dengan solat sunat, jalan serentak. Apa maksudnya di sini? Maksudnya kalau sekiranya dia rajin solat sunat, maka rajin jugalah ganti solat, jalan dua-dua. Maknanya adalah solat sunat hari ini, bahkan bila masuk pada Ramadan, dia ada solat tarawih, solat Idul Adha, solat Idul Fitri. Lalu kalau berpegang dengan pendapat tadi, nescaya kita pergi solat dengan sunat tarawih, kita tak solat sunat, kita solat ganti. Habis imam 2 rakaat, kita bangun lagi 2 rakaat ganti isyak. Ataupun hari itu kita ganti solat subuh, imam sami Allahu liman hamidah, kita pun ikut kunut pendek sekejap, lepas tu pun ikut imam. Orang sebelah pun pelik, apa angkat tangan pula, baca doa kunut lagi. Kan subuh tak ada kunut. Tak mau kawan sebelah itu tahu dia baca kunut, letak tangan, lurus tangan sudahlah. Apa maksud? Difahami bahawasanya kalau sekiranya tidak sah ataupun haram, nescaya kita tidak akan solat tarawih, sebab kita masih ada lagi solat fardu yang belum selesai digantikan. Betul atau tidak? Betul kaedahnya. Oleh kerana itulah kata ulama-ulama, teruskan solat tarawih. Solat tarawih. Walaupun begitu, jangan kita berhenti untuk mengqadhakan solat kita yang telah ataupun yang pernah kita tinggalkan. Kaedahnya begitu. Kaedahnya seperti mana contoh, mungkin kita buat pengiraan 5 tahun, lalu 5 tahun jugalah kita solat, menggantikan solat fardu tersebut mengikut pada waktu-waktu solat. Solat zuhur, sebelum dah solat fardu zuhur, kita solat ganti zuhur 4 rakaat. Habis solat sunat, kita terpaksa berbuat demikian kerana banyak sangat 5 tahun. 5 tahun tu banyak tu. Lalu adakah bagaimana dengan solat-solat sunat kita? Dia tidak ada masalah selagi mana seseorang itu bersungguh-sungguh mengambil berat untuk menggantikan solat
Kesungguhan itu semoga Allah memberi pahala. Kesungguhan itu adalah satu sunnah Nabi SAW. Sebahagian lagi ulama menyatakan teruskan solat sunat, bahkan dirikannya sebanyak-banyaknya sebagai pengganti kerana belum menggantikan solat fardunya. Apa maksudnya? Sebagai ulama kita menyatakan barang siapa yang masih lagi banyak ataupun masih ada lagi solat fardu yang belum digantikan, maka perbanyakkanlah solat sunat, perbanyakkannya. Bagaimana dengan solat ganti? Laksanakannya mengikut kemampuan dia. Tetapi berkaitan solat sunat diperbanyakkan. Ada juga ulama menyatakan demikian. Lalu dengan fatwa-fatwa ulama tadi, di manakah kita? Kita nak ambil yang mana? Ikut pada keadaan kita. Keadaan aku ni adakah lazim suka rajin untuk ganti solat ataupun lebih terikat dan suka solat sunat? Lalu apabila kita lihat dalam satu minggu saja kita ganti solat kadang-kadang satu waktu, dua waktu, maka hendaklah kita berpegang dengan pendapat kembali menggantikan solat fardunya dulu. Solat sunat jangan tinggal solat malam, jangan tinggal solat witir, jangan tinggal solat sebelum subuh 2 rakaat. Yang itu dijaga dulu. Yang lain-lain mungkin dia lebih fokus menggantikan solat sampai satu waktu selesaikan itu semua. Kemudian fatwa ulama yang lain, ini saya ambil pada buku saya juga dan beberapa mufti, dia mengatakan bahawasanya teruskan solat sunat rawatib. Apa maksudnya? Solat fardu yang terkini kita jagalah, jangan sampai tertinggal. Maka bersama dengannya adalah solat-solat sunat rawatib, sebab dia terikat dengan solat pada waktu tersebut. Sebab kita pun nak satu pahala yang lengkap, seperti mana hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala perintah malaikat, wahai malaikatku, itu dia telah solat fardu, tetapi jangan engkau segera menulis pahalanya sehinggalah lihat dia ada tak solat sunat. Sebagai ulama menyatakan rawatibnya ada, ambil pahala solat sunatnya dilengkapkan dengan solat fardunya yang terkini, maka solatnya, pahala dan solat fardunya akan lengkap disebabkan daripada pertolongan pahala-pahala daripada solat sunatnya itu untuk yang terkini. Lalu kata ulama, laksanakannya, cuma jangan sampai bermalas-malasan untuk menggantikan solat yang terdahulu. Disebabkan apa? Disebabkan kita berpegang dengan fatwa ulama dan ijma'. Ijma' ulama kita mengatakan bahawasanya wajib menggantikan solat yang terdahulu, yang jauh lama bertahun dulu ataupun yang dekat. Ganti itu adalah wajib. Walaupun ulama-ulama kita khilaf dalam hal ini, tapi tidak khilaf pada 4 mazhab, imam-imam 4 mazhab. Hanafi wajib menggantikan solat, Maliki, Syafi'i dan juga Hanbali. Tetapi ada juga di antara ulama-ulama yang lain yang mujtahid, tetapi tidak termasuk mujtahid yang 4, mengatakan tidak wajib kalau solat yang terdahulu. Ada juga ulama berpegang dengan zahir hadis, man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha. Apabila seseorang itu terlupa untuk solat, kemudian dia ingat, maka hendaklah dirikan solat yang dia dah lupa dia buat. Lalu ulama berpegang dengan zahir hadis, man nasiya, barang siapa yang lupa, lalu menunjukkan barang siapa muta'ammidan, sengaja tinggal, maka tak wajiblah dia nak ganti solat dia. Sebab apa? Nabi kata barang siapa lupa. Hadis yang lain, man nasiya aw nama, barang siapa dia lupa ataupun dia tertidur, bangun-bangun ada waktu solat, falyusalliha, maka hendaklah dia kembali mendirikan solat idza zakaraha, apabila dia teringat. Lalu ada juga ulama memilih zahir hadis, barang siapa lupa, barang siapa yang tertidur, wajib ganti solat. Falyusalliha itu wajib kerana Nabi kata la kafaraha illa dhalik, tidak ada kafarah baginya melainkan dengan menggantikan solat.
Begitu. Lalu oleh kerana itulah ada ulama berpendapat bahawasanya solat yang ditinggalkan sengaja, dia tahu waktu dah masuk, sengaja meninggalkan, tentulah dosanya sangat besar di sisi Allah. Cuma nak menggantikan solat tak wajib, kata ulama, tapi dosa dia besar. Lalu bagaimana kita nak mohon keampunan daripada Allah atas dosa meninggalkan solat sengaja? Maka dengan cara istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah. Jawab mereka. Sebahagian lagi ulama berfatwa hukumnya berdosa besar kerana sengaja meninggalkan solat. Lalu bagaimana dia nak membersihkan diri pada dosa meninggalkan solat tadi? Memperbanyakkan solat sunat saja, tak perlu menggantikannya. Lalu beberapa pendapat, dan pendapat yang saya sebutkan ini semua adalah ulama-ulama yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu kita nak mengambil pendapat yang mana ada fatwa mutaakhirin, ulama-ulama berfatwa wajib menggantikan. Kalau kita mati tak selesai, kata ulama, perkara ini ada rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemungkinan kita pernah mendirikan solat, yakin sah, tapi di sisi Allah mungkin tidak sah, mungkin ada kesilapan yang kita buat kita tak tahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mengampuni kita. Kaedahnya begitu. Kaedahnya begitu. Bahkan seperti mana telah saya syarahkan dalam satu riwayat juga, kalau sekiranya seseorang itu solat bukan pada waktunya, sengaja meninggalkan waktu itu, lalu dia solat pada waktu yang lain, sedangkan Allah berfirman, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau dia beriman, solat dia mesti pada waktu dia. Allah yang menentukannya, bukan kita yang menentukan solat dan waktunya. Allah. Apabila masuk waktu, tidak wajib solat pada awal waktu, tetapi wajib solat pada waktunya. Itu kita kena tahu. Sebab ada orang yang membida'ahkan gini, apabila dah dengar azan, kena segerakan solat fardu. Kalau lambatkannya bida'ah, dia kata. Seperti mana contoh, kita dah masuk waktu isyak, lalu azan, maka berhentilah kuliah tu semua, kita kena wajib mendirikan solat fardu. Dia kata wajib. Lalu dia kata kalau tak apa begitu bid'ah. Padahal mendirikan solat awal waktu itu sepakat ulama kata sunnah, tidak wajib. Bahkan adalah hadis sahih Bukhari, benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat mentakhirkan isyak. Azan dah, waktu dah masuk, Bilal pun azan, tapi Rasulullah tak solat lagi dengan para sahabat. Dikumpul, dah jamaahnya ramai, barulah Rasulullah solat. Makna bukan Rasulullah solat dengan awal pada waktu tersebut. Bahkan kata guru saya, sehingga sejam setelah azan, benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat di Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Bahkan Nabi melewatkan solat isyaknya, azan tetap azan pada waktu, sehinggalah kebanyakan penduduk di Madinah, orang perempuan, anak-anak dah tidur. Sahabat Rasulullah masih lagi berada di masjid Nabi, ada yang dah tertidur dalam keadaan duduk. Dalam hadis disebutkan 1/2 malam. 1/2 malam, kita hari ini macam dah tengah malam sebab dah tertidur pun orang sahabat Rasulullah. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala bangga dengan kamu sebab apa? Tidak ada satu umat pun yang solat malam pada waktu ini, melainkan kamu. Itu Sahih Bukhari. Jadi yang dikatakan bid'ah kena solat pada awal waktu bila dah azan. Tidak, solat awal waktu sunnah. Yang fardunya tetap dalam waktu. Jadi apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah ulama kita yang mutaakhirin mengatakan walaupun kita ada solat yang belum selesai, menggantikannya. Buatlah solat sunat terkini dan ganti juga solat. Buat serentak dan sekali. Kalau sekiranya pada bulan Ramadan tarawih kita dapat kesempatan untuk banyak menggantikan solat, ganti lebih baik daripada solat tarawih. Ataupun pada malam tersebut kita memperbanyakkan solat. Solat tarawih kita buat, kemudian solat ganti pun kita buat. Mungkin di tarawih itu kita buat di masjid, di surau, balik nanti kita pun qiyam, tapi dengan nama solat ganti. Bukan qiyam yang sunnah, tapi qiyam yang fardu, yang wajib menggantikan solat pada malam tu. Dan tidak terikat solat malam mesti maghrib dan isyak. Dia boleh zuhur, dia boleh asar waktu tu. Tidak terikat.
Jadi ambil fatwa ini. Maknanya solat sunat jalan. Kalau kita berpegang dengan seperti mana yang saya sebutkan tadi, haram tak boleh solat sunat, maknanya kita tak datang solat sunat raya, tak datang solat sunat Idul Adha, Idul Fitri, bahkan minta solat hajat pun tak datang. Ya, solat tarawih itu banyak rakaat pun, maknanya apa kau tak datang? Aku tak selesai lagi pun bukan sah solat tarawih aku. Mudah sangat dia dah berpegang pendapat itu. Dan oleh kerana itu lakukan, laksanakan solat sunat sebanyak-banyaknya, tetapi jangan tinggal juga solat fardu. Dan soalan yang terakhir berkaitan dengan niat. Niat ada dua, tapi yang diterima sebagai niat solat adalah dalam hati waktu takbir Allahu Akbar, niat. Manakala sebelum kita takbir kita niat, boleh dikatakan sebelum takbir dalam hati, sahaja aku solat fardu isya 4 rakaat mengikut imam kerana Allah, Allahu Akbar, niat tadi duduk hati. Ulama sepakat tidak sah. Mengapa agaknya? Kerana Nabi kata miftahu solat takbir, maksud solat itu mula takbir, mana waktu Allah. Sahaja aku solat fardu isya 4 rakaat mengikut imam kerana Allah. Satu. Yang kedua, bagaimana pula kalau sekiranya seseorang itu dia lafaz usalli fardu disebut di luar solat, itu lafaz niat tidak menjadi perkara yang dikatakan dia telah solat. Solat tadi takbir dalam hati. Lalu bagaimana pula seseorang itu dia niat, memang nak niatnya solat fardu isya makmuman, makna berjemaah, cuma waktu dia takbir Allah, sahaja aku solat isya 4 rakaat dan pun menyebut fardu. Lalu ulama dalam mazhab Syafi'i kata tidak sah dalam solat fardu, jadi solat sunat je. Dia boleh teruskan solat tapi tak terangkat sebagai solat fardu, jadi solat sunat. Mengapa? Dalam mazhab Syafi'i solat apabila dikaitkan solatnya fardu kena sebut fardu. Kalau dia solat sunat kena sebut solat sunat. Kalau solatnya sebelum zuhur disebutnya sahaja aku solat sebelum zuhur. Kalau lepas zuhur sebut lepas zuhur solat sunatnya. Bahkan kalau dia menjadi makmum pun kena sebut makmuman, makna mengikut imam. Apa maksudnya di sini? Maksudnya dalam hati kita tak boleh sekadar sahaja aku solat isya 4 rakaat, berpegangan dalil yang mana innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu, alif lam tu ma'rifah, diambil menjadi qawaid fiqhiyah. Dalam fiqh, qawaid fiqhiyah menyebut dan mengajar kita innamal a'malu bimaqasidiha, hanya sebenarnya segala daripada amal-amal ibadah yang bizatiyah, dengan zat dia, solat bizatiyah, puasa dengan zatiyah, bimaqasidiha, mesti melalui tujuan dia. Serius, bersungguh-sungguh. Kita nak solat apa? Solat isyak, solat sunat ke fardu? Sebab boleh terlibat solat fardu, boleh solat sunat pun boleh. Fardu sebut Allah, saja aku solat fardu isyak 4 rakaat mengikut imam kerana Allah, selesai. Bab. Jadi jangan ditanya mana dalilnya, innamal a'malu binniyat. Mana qawaid fiqhiyahnya innamal a'malu bimaqasidiha. Lalu tidak boleh mengambil pendapat-pendapat pribadi. Kita melalui ulama. Jadi kena sebut sahaja aku solat fardu isya 4 rakaat. Jangan sekadar sahaja aku solat isya. Kalau kita menyebut sahaja aku solat isya tanpa sebut fardu, sah solat tapi sah solat sunat. Dia jadi makmum, dia tak sebutlah fardu, dia tak solat sunat. Tetapi bila dia jadi makmum untuk solatnya imam itu solat fardu isya, ambil fardu isya, maka terangkat baginya solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak seperti mana tahiyatul masjid, solat sunat mutlak. Solat sunat selepas daripada mengambil wudu, solat sunat mutlak. Sehingga ulama kata solat sunat mutlak tidak perlu ditentukan, cukup saja aku solat sunat 2 rakaat, selesai. Tak perlu tahiyatul masjid, tak perlu juga dengan solat sunat wudu, tak perlu disebut. Sahaja aku solat 2 rakaat apabila masuk masjid, maka itu terangkat baginya solat sunat mutlak.
Itu kawaid pada kaedah. Seperti mana seseorang solat tarawih, dia boleh niat tarawih, dia boleh niat qiyam. Saja aku solat malam 2 rakaat ke imam, maka terangkat baginya. Tapi kalau sekiranya dia solat dengan niat sahaja aku solat sunat 2 rakaat, maka terangkat mutlak dia tak dapat pada qiyam bersama imam. Kalau dia nak dapat solat tarawih sahaja aku solat tarawih 2 rakaat dengan imam. Itu kaedah. Kerana apa? Perlu ditentukan kita ni serius, kita nak solat apa. Kalau nak solatnya tahajud, sebutlah solat tahajud. Kalau kita nak solat duha, sebutlah duha, sebab dia terikat dengan nama-namanya. Kecuali solat setelah daripada wuduk, tahiyatul masjid tidak terikat. Oleh kerana itu mazhab Syafi'i, bila kita masuk masjid walaupun waktu yang dilarang, diperbolehkan bagi kita untuk solat tahiyatul masjid 2 rakaat. Itu pada kawaid yang perlu kita ketahui. Jadi perlu kita ingat, fatwa yang saya sebut ini semua adalah fatwa dalam mazhab Syafi'i yang muqtamad. Ini yang perlu kita pegang dalam hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.